Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi pada kali ini. Di mana sesi pada kali ini kita akan sentuh mengenai keynote lagi, masih dalam keynote, iaitu untuk animate dan juga transition. So kita dah belajar untuk drawing dan juga shape. Jadi untuk malam ni kita akan belajar pula di dalam keynote bagaimana kita nak animate bahan yang kita dah siapkan dan juga kita nak buat transition. Transition ni maksudnya kita kata perubahan di antara slide. Kalau animate ni kita kata item-item ataupun bahan-bahan ataupun lukisan ke apa yang ada di dalam bahan kita yang kita nak gerakkan bahan tersebut. Pada malam ni kita akan sentuh tentang dua perkara ini sahaja dahulu, dan bersama kita malam ni yang akan jadi tenaga pengajar kita ialah yang pertamanya Cik Zailiniza binti Zainal Abidin yang merupakan champion sedar, dan Cik Zailiniza akan akan ajar kita tentang anime. Dan kemudian kita ada Puan Farah bin Azmadi yang juga merupakan champion sedar, dan Puan Farah akan ajar kita tentang transition. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya teruskanlah kepada Cikgu Zailiniza untuk mengajarlah ataupun berkongsi bersama-sama kita mengenai transition di dalam keynote. Silakan Cikgu Zailiniza. Terima kasih Puan Asmahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Semua okey? Waalaikumsalam. Okey. Semua okey ke? Okey, masih lagi bersemangat nak meneruskan? Berjuang. InsyaAllah kita berjuang walaupun payah kita tak beredah, insyaAllah. Okey. Okey, bila Kak Asmahan perkenalkan saya champion, saya pula yang rasa malu sebenarnya. Saya ni bukanlah champion sebenarnya. Okey, tak apa. Tapi malam ni saya cuba. Okey. Saya akan cuba. So, saya harap saya punya skrin ni masuklah. Okey, nampak ke paparannya? Okey. So, ni adalah sambungan daripada homework malam tadi sebab kita cuba gerakkan kereta tapi bila dah group tayar tu tak bergerak. Betul? Okey, so sebenarnya kalau kita tengok daripada segi keynote, apabila sesuatu objek tu dia dah group kan, memang tak boleh kita asingkan pergerakan-pergerakan dia. Tapi bila saya dah buat semalam, saya belajar sedikit. Okey, so yang ini kalau cikgu-cikgu tengok, tayar kereta tu bergerak. Tayar bergerak, background bergerak. Okey, yang ini sebenarnya bukannya semata-mata hanya animation dan sebagainya. Cikgu, ini sebenarnya adalah kesinambungan ataupun sambungan daripada beberapa bahagian dalam gerakan yang sebenarnya kita kena gabung jalinkanlah. Kalau cikgu tengok tayar kereta yang bergerak dan kereta yang bergerak tu sebenarnya adalah animation yang saya akan ajar malam ni. Dan juga background dan juga jalan raya yang cikgu nampak tu bergerak itu adalah sebenarnya animated GIF. So apabila animation kita gabungkan dengan animated GIF, GIF, maka jadilah dia seperti apa yang cikgu tengok tu sebenarnya. So sebenarnya nak gerakkan objek dalam kita punya slide ni dia ada banyak cara, dan bila kita gabung jalinkan cara-cara inilah yang menyebabkan kenapa dia lagi cantik lah sebenarnya kita punya slide itu ataupun kita punya konten itu. Okay, so kita akan masuk ke bahagian saya iaitu animation. Animation ni cikgu sebenarnya semalam adalah kesinambungan daripada kelas malam di mana kita dah cari kita punya kita dah cari kita punya objek, kita dah tahu apa yang kita nak ceritakan tentang objek kita dan sebagainya. Okay, and then kita kena beri dia pergerakan supaya kita boleh menghasilkan satu konten yang menarik. Okay, contohnya di sini saya masih lagi menggunakan gambar kereta semalam dan jalan raya. Okay, saya punya slide ni bertitik tolak daripada cerita sebiji kereta ni lah. Okey, kalau saya tekan saya punya slide ni, apa yang akan berlaku adalah, okey, cikgu tengok kereta tu masuk. Lepas tu dia bergegar-gegar sikit cikgu. Lepas tu kereta tu terbakar.
Sebenarnya ni nak menceritakan bahawa kereta tu rosak sebenarnya. Dia tengah berjalan-berjalan. Lepas tu dia kan bila kereta rosak kan dia macam terejut-rejut sikit kan. Lepas tu tiba-tiba kereta tu terbakar. Maksudnya kereta tu tak dapat diselamatkan lah. Okey, tu cerita saya sebenarnya. Maksudnya itu adalah cerita apa yang saya nak cuba sampaikan untuk sebiji kereta ni. So which means that macam mana saya nak menggerakkan kereta saya tu masuk and then ada pergerakan macam tu dan akhirnya dia hilang. Sama juga dengan gambar B yang cikgu lebah yang cikgu tengok tu tadi. Okey, so macam mana sebenarnya bottom line-nya kita nak menggerakkan objek yang kita dah pilih sebenarnya. Okey, so saya pergi kepada objek saya. So dalam gambar saya ni, ini adalah dua objek yang saya nak gerakkan dalam saya punya konten ini tadi. Iaitu saya punya kereta dan juga saya punya lebah. Okay, so which means that dalam erti kata lain, apabila kita ada objek yang kita hendak gerakkan dan pergerakan objek ni sangat penting dalam menceritakan konten yang kita nak cerita, salah satu benda yang kita boleh gunakan untuk menggerakkan kita punya objek dalam kita punya slide itu adalah dengan secara animation. Okay, macam mana cikgu nak, apa yang perlu cikgu cari bila cikgu nak animate cikgu punya objek. Okay, so saya akan pilih objek saya ni, which is the kereta. Lepas tu automatik cikgu akan nampak ada perkataan animate di hujung kanan cikgu. Okay, so animate. Lepas tu cikgu akan tekan animate. So bila cikgu tekan animate, cikgu akan nampak ada 3 benda dekat bawah ni. Build in, action dan juga build out. Okay, so untuk memberi pergerakan yang cantik pada kita pun objek yang kita nak gerakkan tu, build in ini, apa maksudnya build in ini cikgu? Okay, build in ini cikgu bermaksud cara objek kita tu nak kita masukkan dalam kita punya slide itu. Cara macam mana? Adakah kita nak dia datang melayang ke? Ataupun dia datang nak melantun ke. So kalau cikgu tekan dekat build in ni, cikgu akan nampak gambar-gambar kat bawah ini. Ini adalah cara macam mana objek tu nak masuk. Dia ada move in, dia ada drop, dia ada flame. Cikgu boleh tekan dan cikgu boleh tengok apa yang akan berlaku. Kalau saya tekan drop, bermaksud saya punya kereta akan jatuh macam tu. Kalau dia terbakar, dia buat magic sikit daripada tak ada, tiba-tiba dia terbakar, dia jadi ada. So, ada pelbagai cara yang cikgu boleh pilih untuk cikgu menimbulkan masukkan cikgu punya objek dalam slide cikgu tu. Kalau saya baca ada lebih kurang 38 cara, tetapi dalam iPad dia agak limited. Cara-cara ini, kalau MacBook dia akan tunjuk ke semua ke 38 cara untuk memasukkan objek kita. Okey, lepas itu cikgu akan tengok action. Action ini cikgu bermaksud bila kita dah masukkan objek kita tu ke dalam kita punya slide, apa yang kita nak objek itu buat. So kalau cikgu tengok kat sini, ada macam-macam pergerakan yang boleh kita lakukan ke atas kita punya objek yang kita dah masukkan tu. Kalau cikgu tekan rotate, maksudnya dia akan rotate lah macam tu. Okay, kita kena create nanti lah. Ataupun cikgu nak dia flip. Dia ada macam-macam cara cikgu. Dia flip macam tu. Itu maksudnya action. Nak jingle. Tadi saya cikgu tengok kereta saya tu bergetar-bergetar macam tu kan. Saya letakkan action jingle pada dia. Dan dia kalau ikutkan ada 10 pergerakan action yang kita boleh jalankan ke atas, kita boleh lakukan ke atas kita punya objek. Okay, and then last kali kalau cikgu ingat kereta saya tadi tu dia terbakar. Dia terbakar bermaksud build out. Build out ini pula cikgu adalah cara macam mana kalau kita nak objek kita itu keluar daripada slide tu. Maksudnya kita dah tak perlukan lagi dah kita punya objek tersebut. Kita punya objek tersebut. So which means that sama juga kalau cikgu klik dekat build out ini, dia ada sama juga 38 cara untuk dia keluar daripada cikgu punya slide.
Dan again, dalam iPad dia agak limited. Kalau dalam MacBook dia akan tunjuk ke 38 cara untuk macam mana cikgu nak keluarkan objek cikgu tadi. So which means that kalau cikgu tengok pada gambar saya tadi, saya punya slide tadi, bila saya tekan dekat objek ni, kalau cikgu tengok saya punya objek ni tadi, okay, animate, okay, ini bila kita dah klik, maksudnya tadi pergerakan saya ni nampak, build in, saya pilih move in, action, jingle, build out bermaksud cara saya nak kereta saya ni keluar adalah dengan cara terbakar. So which means that bila saya dah set up pergerakan-pergerakan ini, maka jadilah seperti apa yang cikgu tengok tadi, move in dia masuk, jingle dia action, and then terbakar adalah cara dia keluar, cara objek kita itu keluar daripada kita punya slide. So which means that malam ini saya akan ajar cikgu macam mana kita nak gerakkan kita punya objek dengan sama ada cara build in-nya, perbuatannya dan juga build out-nya. Okey, sampai sini cikgu ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan? Ada apa? Faham ya? Faham ya? Boleh saya teruskan? Okey. Cikgu, saya nak cikgu tengok dulu apa yang saya buat. Lepas tu cikgu saya akan bagi cikgu masa untuk cikgu buat sendiri. Okey. Sekarang ni saya akan gunakan gambar yang sama. Tapi kali ni saya tak masukkan lagi apa-apa animation. So, kalau cikgu klik objek yang masih bersih lagi daripada animation, cikgu klik. Again, tadi saya dah ajar, cikgu klik pada objek yang cikgu nak gerakkan itu. And then cikgu pergi pada animate. Okay, animate. Okay, kita boleh mulakan kita punya gerak kerja. Macam mana cikgu nak kereta ni masuk? Kalau tadi saya pilih move in. Saya move in. Mungkin kali ni saya nak pilih kereta saya drop. Maksudnya, bila saya tekan ni, saya tunjukkan slide saya, kereta saya akan terjatuh macam tu. So, saya pilih yang itu. And then, bila saya punya kereta dah masuk dalam saya punya slide, apa yang saya nak buat dengan kereta saya tu? Saya nak dia buat apa? Okay. So, saya add action. Apa yang saya nak buat dengan kereta saya? Mungkin saya nak dia bounce. Contohnya bounce macam tu. Ataupun saya tadi pilih jingle. Jingle ni dia macam tu. Dia gerak-gerak macam tu. Ataupun saya nak pilih rotate. So maksudnya cikgu boleh pilih apa yang cikgu nak bergantung kepada cikgu punya storyline lah, apa yang sesuai. Okey, katakan saya nak pilih dia bounce. Okey, dia bounce maksudnya dia akan bounce macam ni. Okey, so which means that bila kereta saya tu dah jatuh masuk, dia akan bounce. Lepas tu macam mana saya nak hilangkan kereta saya tu? Anda kata saya dah tak nak lagi dah saya punya kereta ni ada dalam slide saya tu. So saya pilih pada build out. Build out ni macam mana saya nak menghilangkan saya punya kereta ni? Mungkin saya boleh pilih twirl. Twirl ni dia berpusing. Lepas tu dia hilang. Magic. Okey. Ataupun blur. Dia terus padamkan. Dia terus hilang juga. Magic macam tu. Disappear. Dia disappear macam tu. Iris. Iris dia akan mengecil macam tu. Dia hilang macam tu. So which means that cikgu boleh pilih. So anda dah kata saya nak pilih dia berpusing. Dia magic sikit berpusing. So bermaksud di sini saya telah pun melengkapkan saya punya objek dengan apa yang saya harapkan untuk pergerakan yang dia lakukan. So which means that bila saya cuba nak tengok apa yang saya buat ni sesuai ke tak, saya boleh tekan done ataupun sebelum tekan done saya boleh tekan play. Play ini bermaksud saya nak tengok secara keseluruhan apa pergerakan yang saya dah lakukan pada saya punya kereta. So which means that mula-mula dia jatuh, okay, itu cara dia masuk. Lepas tu bila dia jatuh, saya punya action tadi dia akan twirl, tak silap saya pun dah ingat. Okay, bounce.
So maksudnya dia bounce, lepas tu macam mana saya nak hilangkan saya punya kereta ni? Dia twirl langsung hilang. So which means that saya telah pun bagi animation kepada saya punya objek ini. Dan kerja kita cikgu tak sampai kat sini saja. Kita baru bagi dia pergerakan. Bila cikgu bagi pergerakan pada cikgu punya objek, segala apa yang cikgu buat pada objek cikgu, dia ada dia punya ringkasan. Bermaksud di sini kadang-kadang kita dah terlampau banyak objek. Kita terlupa, objek ni kita buat pergerakan apa tadi? Objek ni macam mana dia keluar? Siapa yang keluar dulu? Siapa yang masuk kemudian? So segala apa pergerakan yang kita bagi kepada objek kita dalam slide kita, kita boleh tengok ringkasan dia pada satu bahagian yang kita panggil sebagai build order. Build order ni kalau cikgu tengok pada kanan atas cikgu, ada 3 titik ini. So this cikgu tekan yang ni. Nampak tak tadi saya tekan? Okay, this is what we call build order. Di sebelah kanan ini. Kanan atas hujung build order. So which means that kalau cikgu tengok kat sini, ini adalah keseluruhan. Apa pergerakan yang kita dah bagi pada kita punya objek which is our car. Kalau cikgu tengok kat sini, tadi pertama saya pilih built-in kereta saya drop. So bila saya pilih itu sebagai animasi untuk kereta saya, so dia akan jadi build 1. Lepas itu saya tambah lagi gerakan kereta saya. Bila dia dah jatuh masuk, dia akan bounce. So bounce itu akan jadi gerakan nombor 2. So dia dikenali sebagai build 2. And then cara untuk saya punya kereta keluar daripada slide saya hilangkan dia dengan cara dia berputar tadi, twirl. So dia akan jadi build 3. So this is what we meant by build order. Build order ini adalah turutan-turutan kepada kita punya objek yang kita telah animasikan tadi. So which means that build order ini bagi saya dia sangat penting untuk cikgu melihat secara keseluruhan apa yang cikgu telah lakukan kepada objek cikgu dan sangat penting untuk cikgu melicinkan pergerakan objek cikgu. Tapi mungkin cikgu tak nampak sekarang sebab objek yang saya bagi ni hanya ada satu sahaja. Tapi build order ini sangat penting bila kita dah melibatkan lebih daripada satu objek. So which means that, again, saya nak ulang, dalam kita dah pilih objek kita dan kita nak create satu digital content untuk menggerakkan kita punya objek dalam kita punya slide itu, dia ada pelbagai cara. Nanti cikgu saya bahagian animasi. Animasi inilah animate inilah dia animation inilah dia punya intipati dia. Bila kita dah ada satu objek itu, dia ada built-in macam mana kita nak gerakkan kita punya kereta itu masuk, objek kita itu masuk, and then bila dia dah masuk dalam slide kita tu, apa yang dia nak buat. So that is what we call action. And then after kita dah habis guna objek kita tu, dan kita tak nak lagi dah objek itu dalam slide kita. So macam mana kita nak keluarkan objek kita tak perlukan itu, so kita akan build out. Build out ni cara untuk kita keluarkan objek kita keluar daripada kita punya slide. Dan again, setiap animation yang kita dah attach pada kita punya objek ini, yang kita dah arahkan objek kita ini, kita boleh tengok dia punya kesimpulannya di sebelah kanan hujung kita, kanan hujung, iaitu titik 3 ini, dan this is what we call build order. Dan sebenarnya nanti kita boleh tengok build order ini kita boleh ubah dia daripada atas, kita boleh ubah
Maksudnya kita boleh ubah cara dia mengikut kita punya kesesuaian lah. Nanti kita akan tengok kalau dia melibatkan banyak objek. Okey, cikgu ada apa-apa kesimpulan? Kesimpulan ada apa-apa pertanyaan? Gila dia tak Jaja. simpul. Tak senonoh Jaja. aku. Ya saya kak. Kak nak tanya, Okey. tadi akak dah try buat lah. Lepas tu Okey. dia memang bila kita tap baru dia gerak ke sebab arahan dia on tap tu yang dia jadi macam tu? Okey kak. Dia sebenarnya itu seterusnya nak melicinkan lagi kita punya animation tu. Okey. Cikgu boleh saya minta cikgu pilih satu objek yang cikgu nak cuba animatekan. Mungkin cikgu boleh gunakan gambar kereta. Cikgu gunakan untuk objek itu dan cuba bagi animation pada objek cikgu. Saya bagi masa lebih kurang 3 minit. Boleh? Jaja. Saya bagi ya saya. Macam mana bermula kita dah masukkan kereta tu kan? Macam mana kita nak add yang kedua tu, kita nak bounce ke, nak apa ke, ikon kat mana? Pangkah dulu kan? Pangkah. Akak nak ni, okey, maksudnya akak nak mula daripada awal. Okey, kalau ada apa-apa yang akak nak buat, katakan kan, saya ada objek dia, okey ni objek saya kan, saya animatekan dia. Okey. Kalau akak dah pilih, apa-apa yang akak nak ni, akak pangkah kat tepi ni. Tepi mana? Dekat, akak tengok dekat sebelah, macam ni, sebelah kiri. Sebelah kiri sekali ada pangkah tu kan. Okey, akak tekan pangkah tu. Okey. Nampak. Lepas tu boleh sambung yang kedua, pergerakan yang kedua. Oh, maksud akak nak tambah pergerakan ya. Okey, nak tambah pergerakan. Okey, faham. Okey, katakan akak nak tambah pergerakan. Okey, kejap ya. Ini action ya, action. Okey, katakan saya dah pilih drop. Okey, akak ni. Okey, sorry. Ni delete, okey. Akan action kan? Actionnya. Okey, saya ni action. Katakan akak dah rotate. Okey. Okey, rotate. Bila akak dah pilih satu, akak nampak tak ada tanda tambah dekat sebelah kanan tu? Okey. Akak nak tambah pergerakan pada objek yang sama ke ataupun objek yang berbeza? Yang sama. Okey, yang sama akak boleh tekan tambah. Tambah, lepas tu akak tambah lagi pergerakan akak. Boleh? Okay. Tapi nanti akak kena, bila akak dah tambah, akak tekan play, akak tengok sesuai tak pergerakan akak tu. Tapi bagi menjawab soalan akak tu, kalau kita nak tambah action, boleh. More than one action, boleh. Okay. Alright, ada apa-apa lagi soalan cikgu? Okay, cikgu dah ada gambar cikgu. Cikgu dah ada, cikgu apa yang cikgu dah animate kan? Jaja. Dia saya kak, Kak Ita. Guna gambar kereta semalam tu boleh kan? Boleh tak? Saya tak kisah kak. Janji akak boleh cuba build in action dengan build out tu. Guna objek. Saya pun guna gambar semalam kak. No problem. Alright, thank you. Okay. Saya memang guna gambar kereta semalam. Okay, semua orang okay? Ya. Ya saya kak. Macam mana nak bagi dia continuous? Sebab kita kena tap baru dia jalan. Ya. Okey. Itu yang saya nak tunjukkan. Okey, boleh saya continue cikgu? Okey. Boleh saya continue cikgu? Boleh Okey. Boleh. Okey. Macam ni cikgu. Dia lebih kurang macam dalam PowerPoint kita kan. Kita ada banyak nota. Lepas tu kita tak nak kita tekan banyak kali kan. So sama juga macam dalam kita punya slide ni, objek kita tu kan tadi saya ada 3 isi penting untuk saya punya objek tu built in,
action dan juga build out. Okey, kalau ikutkan setiap kali kita nak bagi dia build in, bagi dia action dan bagi dia build out, kita memang kalau ikutkan nak bergerak daripada satu build in, satu action ni semua kita kalau ikutkan kita kena tekan tab baru dia keluar. Tapi macam mana kita nak mengelakkan daripada kita tekan iPad kita banyak kali untuk supaya movement tu bagi cantik, supaya dia smooth. Okey, cikgu pergi tengok build order cikgu balik semua. Okey, bila cikgu tekan, kan saya kata tadi setiap perbuatan yang kita dah attach pada kita punya objek itu, dia akan jadi build 1, build 2 dan build 3, betul? Okey, so kalau cikgu tengok dekat setiap build ini, dia ada start build cikgu. Dia ada, kalau cikgu tengok build yang pertama, kita build in kan. Okey, macam mana kita nak objek kita itu masuk? Adakah kita perlu tekan keypad ataupun kita tekan iPad ataupun dia masuk secara automatik? Kalau cikgu nak senang, cikgu tekan after transition. After transition ni bermaksud bila slide cikgu tu keluar, automatik kereta saya tu akan dia bounce masuk. Tanpa cikgu menekan pada iPad cikgu. Lepas tu daripada, okey ni saya dah tukar ni, sorry. Mula-mula dia drop kan, cara saya masuk tadi dia drop. Okey, tekan after transition. After transition ini bermaksud kereta saya tu drop saja. Macam mana saya nak pergi pada bounce tanpa saya tekan saya punya tu? Okey, tekan saya punya iPad again, cikgu pergi pada build kedua. Build kedua, kalau cikgu tanpa melakukan perubahan apa-apa, dia memang akan bergerak pada on tab. On tab ni again, kita tekan iPad, baru dia akan bergerak. Dia akan bounce, so kita tak nak tanpa perlu tekan iPad, kita tekan after build. After build ni cikgu bermaksud, bila kereta saya tu tadi masuk dengan cara drop, macam mana saya nak bagi dia bounce? Sebab bounce itu adalah pergerakan yang saya pilih. Saya tekan after build 1. After build 1 ini bermaksud secara automatik bila saya punya kereta dah build in, bila kereta saya dah build in, masuk bounce, drop tadi, dia akan bounce secara automatik. Dan again, langkah yang sama saya buat cara kereta saya keluar, iaitu twirl. Again, tanpa cikgu usik apa-apa, dia akan default pada on tab. So macam mana cikgu nak bagi dia smooth tanpa cikgu tekan iPad banyak kali, so cikgu tekan after build 2. After build 2 ni bermaksud dia kesinambungan daripada kereta saya bounce tadi. Maksudnya dia dah bergerak, kesinambungan daripada bounce, automatic kereta saya akan keluar. So bila cikgu set up macam tu, bila saya play balik, cikgu tak payah tekan. Cikgu punya kereta nampak dia terus masuk dan keluar. Okey. Itu bagi mengelakkan kita perlu tekan iPad kita banyak kali. Bagi saya, bila kita attach satu pergerakan kepada satu pergerakan yang lain, tanpa kita tekan on tab, maksudnya kita tukar je. Bila dia start masuk, kita letak after transition. After transition bermaksud bila dia dah masuk, kita nak dia action. Bila kita nak dia bergerak daripada build into action itu, kita tekan after. Supaya kita tak payah tekan kita punya iPad banyak kali cikgu untuk menggerakkan daripada satu build kepada satu build yang lain. Okey, cikgu ada apa-apa nak tanya lagi? Masa-masa khusyuk buat animate ni. Tak apa. Kita bagi dia masa. Kak Syah dah siap? Kak Syah share screen sikit nak tengok. Tak ada. Lepas tu lupa. Picit sana lupa, picit sini lupa. Tapi cikgu, sebenar-benar ni kan cikgu, saya hanya tunjukkan cara cikgu. When it comes to after this, kami
Macam saya dah just animation, lepas tu Farah akan cerita pasal movie magic pun nak menggerakkan objek. Lepas tu nanti Kak Saza and siapa Kak An? Lagi seorang saya lupa. Sakinah. Saza, Kak Saza dan Kak Sakinah dia akan ajar animated animation GIF tu kan. So dia banyak cara dan kita kena macam orang kata cuba jaya. Sebab macam tengok tadi kan macam build in, build out action ni kalau kita tengok full spec ada 38 cara masuk, ada 38 cara keluar, action pun ada 10. Lepas tu macam kebetulan Kak Aslina tanya tadi, kita tak semestinya stuck pada satu action ya cikgu, pada satu-satu objek tu. Satu-satu objek itu kita boleh tambah action. Beberapa jenis pergerakan. Tapi build in dengan build out kita hanya boleh gunakan hanya satu cara sahaja. So action kita boleh tambah banyak-banyak pergerakan untuk kita punya objek tu bagi merealisasikan kita punya storyline lah. Apa yang kita nak dalam digital content kita itu. Jaja, Kak nak tanya. Tadi akak tengok Jaja ada buat lebah. So akak buatlah butterfly kat atas kan. Lepas tu akak buat dia punya build in action semua jadilah. Tapi masalahnya yang lori tu pula dah tak gerak. Okey. Sebenarnya Kak, saya punya lebah dengan saya punya kereta tu ada cara lain, ada dua cara beza yang saya nak tunjukkan lepas ni. Okey, boleh saya teruskan? Cikgu. Boleh, thank you. Okey, alright. Cikgu, saya nak ceritakan cikgu, ada salah satu action dalam kita punya pilihan ni yang sangat, bagi saya sangat penting dan sangat menarik yang membolehkan kita menggerakkan kita punya objek tu tanpa kita letak build in ataupun build out pada dia. Okey, contohnya kalau cikgu tengok tadi lebah tu. Okey, so sorry pula silap gambar. Sorry. Okey. Mana gambar lebah saya tadi? Okey, ikut. Okey, cikgu tengok lebah saya tu. Lebah saya tu dia masuk, lepas tu dia hilang kan cikgu? Cikgu tengok lebah saya tu. Okey. So saya nak cerita pasal lebah saya ni. Okay, this is the lebah yang saya gunakan tadi. Okay. Kalau cikgu, okay, saya sekarang nak gerakkan lebah saya kan. Okay, tadi saya kata ada satu cara lagi kita nak gerakkan objek kita yang kita tak payah letak build in, kita tak payah letak build out. Tapi kita letak action ini, dia boleh bergerak masuk dan bergerak keluar. Seperti gambar lebah saya tu tadi. Cikgu tengok tadi lebah saya masuk, lepas tu dia keluar. Okey. Sama juga cikgu pergi animate. Cikgu tengok button add action. Cikgu tekan, cikgu tengok dalam banyak-banyak action ni. Cikgu tengok ada satu action ni namanya create path. Create path. Okey. Bila saya pilih, saya punya lebah ni create path. Saya tekan create path, tiba-tiba saya punya lebah tu, cikgu nampak tak ada button, ada macam titik merah dekat saya punya lebah tu. Okey, dan cikgu tengok ya, bila saya usik button merah tu dan saya gerakkan saya punya ni, cikgu nampak tak dia akan create satu line. Nah, dia akan meninggalkan satu line. Saya punya lebah tu. So, cikgu nampak? Itu dia. So, this is what we call. Sorry Kak D ni, boleh ulang balik tak? Okey Kak. Akak nak saya ulang daripada awal ke yang create path tu? Yang create path. Okey. Okey. Sorry sekejap Saya mulakan balik. Okey. Okey. Done. Okay. Okay, sekarang ni saya pilih saya punya objek ni. This is the one that I want to animate. Okay. Kita, sekarang ni cikgu, ni saya kata tadi, cara ini adalah cara di mana kita nak menggerakkan objek kita tanpa kita build in dan tanpa kita build out. Kita ambil action, add action dan kita pilih action create path.
Create path tu dia sebelah paling kiri cikgu. Okay, create path. Bila cikgu tekan create path, secara automatik cikgu akan nampak ada tanda warna merah dekat tengah-tengah objek cikgu. Dan apa yang cikgu boleh buat, cikgu nak create pergerakan lebah cikgu. Lebah dia terbang macam bukan straight line kan, dia macam bergerak ke sini, dia berpusing kan. So sama juga kita, apa yang boleh kita buat, kita tarik kita punya objek ni, kita gerakkan dia seperti apa yang kita imagine dia akan gerak. Kita boleh tarik dia ke sana, ke sini. Lepas tu, kita boleh bawa dia keluar daripada skrin kita cikgu. Bermaksud kalau kita bawa dia keluar daripada skrin, so apa yang akan berlaku, nampak? Kita kalau ikutkan, kita punya lebah tu hilang daripada pandangan. So dah cikgu nampak trail merah yang dia tinggalkan itu. So that is kita punya pergerakan. Kita punya pergerakan lemah. Saya tergelak kita baca. Soalan Admat tahun lepas burung terbang lurus. Okey, lepas tu kita tekan done cikgu. Kita tekan done. Lepas tu apa yang akan berlaku, kita boleh tengok cikgu. Apa yang berlaku dengan lebah kita ni, so kita tekan button play. So lebah kita, sekejap. Okey. Lebah kita cikgu nampak. Dia akan bergerak ke sana kemari, and then dia, apa yang saya boleh katakan adalah create path ni cikgu adalah satu lagi cara untuk kita menggerakkan objek kita masuk, bergerak, and then keluar daripada kita punya slide tanpa kita pilih build in dan juga build out. So kita hanya klik button action and then kita pilih create path. And then kita boleh create lah apakah pergerakan yang kita nak berlaku pada kita punya lebah tu tadi. So which means that ini juga merupakan salah satu cara lah untuk kita menggerakkan kita punya objek. Okey cikgu, boleh? Ada apa-apa soalan Kak Di? Boleh Kak Di? Okey, sorry. Sebab Kak Di buat burung helang tadi. Okay. Boleh je Kak Di, boleh je. Apa-apa pun boleh. Burung helang. Tapi so dapat dia punya tu. Okey. Alright. Thank you Jaja. Tapi dia bergerak. Bagi saya kan cikgu, create path ni kita boleh go wild lagi. Kita boleh pergi bebas lagi tentang pergerakan kita punya objek tu lah. Dan memang Kak An pun cakap salah satu action yang memang selalu famous digunakan adalah create path lah. Sebab dia lebih mudah tanpa kita perlu create build in, build out dan juga action. Dia sebenarnya ikut kesesuaian kita punya storyboard. Macam mana kita nak gerakkan objek kita tu. Okey cikgu? Kak Jaja. Ya saya. Kak Jaja, okey ni Lin. Okey Lin, ya Lin. Okey, kalau kita tengok macam lebah tu kan, dia memang ada dalam ni kan. Dalam slide putih tu, okey. Kalau kita nak macam lebah tu, dia masuk daripada luar. Boleh. Kalau Lin, okey. Thank you. Kalau Lin nak masuk, sebab tadi Kak Jaja punya ni dia daripada memang dalam skrin tu kan. Okey, boleh. So Lin pergi balik motion, nampak tak bila kita dah tekan motion path tu dia ni kan. Okey. Nampak tak redraw path tu ataupun paling selamat ditekan delete dulu. Okey, tekan delete dulu. So apa yang Lin boleh buat, macam Kak Jaja di story. Kak Jaja letak ni dalam ni kan. Okey, Lin boleh tarik objek ni keluar daripada slide. Macam tu, nampak luar. Tak? So bila kita buat macam tu, again, add action, create path. Okey, ni salah satu cara nak bagi dia masuk lah. So kita bawa lah dia masuk, terbang. Pusing. Lepas tu kita keluarkan dia balik. Lepas tu kita tekan preview dulu. Nampak tu dia masuk, dia gerak-gerak sikit, lepas tu dia keluar. Lepas tu tekan done. So itulah pergerakan lebah kita. That's why macam Kak Jaja cakap tadi, nak masukkan objek, keluar masuk, kita boleh terus gunakan motion path ni.
emotion path ni, create path ni. Cepat. Okay, thank you. Okay, cikgu ada apa-apa lagi soalan? Okay, saya nak pergi pada seterusnya. Okay, kalau cikgu tengok macam tadi saya animate contohnya gambar kereta ni kan, macam yang B ni tadi saya bagi dia special case tak kita terus gunakan create path kan cikgu kan. Okay, so let's say for example saya ada dua objek. Okay, let's say for example cikgu saya tukar animation saya. Okay, katakan cikgu sekarang saya ada dua objek. Contohnya saya nak memperkenalkan saya punya Bunsen burner. Contohnya kan, yang ni untuk kita ni lah. So, gambar Bunsen burner ni cikgu dianggap objek pertama. Cikgu nampak kan, dia terus ada box warna biru dia kan. Dan tulisan Bunsen burner saya ni, bila saya tulis, dia dianggap sebagai objek kedua yang ada dalam slide saya ni, sebab bila saya klik saja dia ada kotak biru tu kan. So sekarang ni saya ada dua objek yang saya nak animate kan. So apa yang saya perlu buat? Okay, macam biasa cikgu saya tekan animate. So saya pilih. Okay, dia drop. Katakan saya drop. Lepas tu saya nak dia action dia mungkin dia rotate ataupun dia jiggle juga. Okay. Lepas tu saya punya Bunsen burner ni nak bagi dia build out, dia terbakar. Gitu. Okay. So maksudnya saya dah ni. Okay, Bunsen burner ni pun saya nak animatekan dia juga. Okay. Bagi menjawab pertanyaan adik Adlin, macam mana kita nak masukkan tulisan? Okay ni dek, kita pergi pada built-in. Lepas tu kita letak line draw. Kita pilih, okay. Kita pilih built-in kita line draw. Line draw, so nampak apa yang akan berlaku line draw? Nampak tulisan kita tu yang akan jadi dia punya tu. Nampak cara dia masuk. Itu cara dia masuk. Lepas tu, mungkin kita nak add action dia bounce. Lepas tu, okay, and then cara dia keluar, dia Terbakar. Dia Bunsen burner. terbakar jugalah kan? Okay, terbakar. So bermasa cikgu, kenapa saya tunjuk macam mana apa akan berlaku kalau kita ada lebih daripada satu objek? Dia punya build order akan jadi lebih banyak cikgu. Lebih banyak. Semakin banyak objek yang cikgu masukkan animation, semakin banyak dia punya build order. Dan di sinilah di mana cikgu boleh susun cikgu punya build order ni. Contohnya, saya punya gambar Bunsen burner dan tulisan Bunsen burner ini mungkin boleh masuk bersama-sama. So, kalau cikgu tengok gambar Bunsen burner saya, cara Bunsen burner saya drop, build nombor 1, dan cara saya punya tulisan Bunsen burner saya ni pada build nombor 2. Saat tadi saya buat dia kali yang keempat. So, apa yang saya boleh buat cikgu kalau saya nak masuk, saya nak gambar saya dan tulisan saya ni masuk serentak, saya boleh tukar kedudukan build order dia. So, apa kesan dia cikgu? Apa kesannya bila saya buat macam tu? Saya boleh keluarkan gambar dan tulisan Bunsen burner ini serentak bila saya adjust dia jadi wave one. Nampak ya? Bila saya buat macam ni, nampak saya punya gambar Bunsen burner dan tulisan akan masuk serentak. So, which means that cikgu again, macam saya kata tadi, build order ini sangat penting di mana cikgu boleh adjust apa kesusunan yang cikgu nak. Contohnya macam tadi saya nak tulisan saya masuk dulu, katakan saya nak tulisan saya masuk dulu, saya bubuhlah. Tulisan itu line draw itu nombor 1, gambar nombor 2. Lepas tu saya mungkin boleh pairkan saya punya pergerakan Bunsen burner dengan saya punya ni. Saya punya tulisan Bunsen burner dan juga cara keluar saya punya Bunsen burner, dua-dua terbakar kan. So apa akan berlaku? Masuk. Lepas tu dia bergerak, apa yang akan berlaku? Lepas tu dia terbakar tulisan itu. Okay. So which means cikgu apa yang cuba saya nak nyatakan kat sini, banyak
cikgu punya objek yang masuk, banyak yang cikgu ni, so dia akan jadi lebih banyak lah build order cikgu, dan cikgu akan apa orang kata akan perlu susun lebih banyak lah benda dekat situ. Okey, ada apa-apa soalan cikgu sebelum saya serahkan pada bahagian yang seterusnya? Ataupun ada apa-apa soalan di ruangan chat? Okey, kawan-kawan, ada apa-apa tak soalan tentang bahagian animation? Ya, Ya, saya tak. Kasha dah buat semua tapi bila nak preview tu dia tak jadi ya. Salah. Preview tu masuk Kak Syah, dia tak jadi tu kenapa Kak Syah? Dia terlampau cepat ke apa Kak Syah? Tak, dia statik, dia tak gerak. Dia kena macam mana? Oh, mungkin Kak Syah tak tukar yang ni kot. Okey, Kak Syah tengok Kak Syah punya nombor 1. Build pertama, Kak Syah pergi bahagian build order Kak Syah. Sekejap. Okey, Kak Syah pergi keluarkan build order Kak Syah. Okey, Kak Syah cuba tengok susunan build order Kak Syah. Okey, Kak Syah pergi pada yang nombor 1 Kak Syah. Okey, nombor 1 Kak Syah dia on tab ke ataupun after transition? After transition. Okey, after transition. Okey, lepas tu Kak Syah pergi pada yang nombor 2 Kak Syah pula. Dia tulis apa? On tab ke ataupun after? After build-in. After build 1. After build 1. Okey, lepas tu nombor 3 pun sama juga after. Nombor 3 on tab. Okey, Kak Syah tukar pada tukar pada ni tapi dia still tak jadi juga Oh, dia tukar pada after After juga. Okey. Nampak ada tak pergerakan dia? Contohkan preview yang tadi. Sekejap. Tak ada nampak tak ada. Oh, tak menjadi Okey. Okey, lagi satu cikgu. Okey, cikgu tekan. Okey, satu lagi yang cikgu perlu adjust pada cikgu punya animation. Saya pun lupa nak tambah kat sini. Cikgu tengok. Okey, katakan cikgu pilih satu action yang cikgu dah tambah. Setiap action yang cikgu pilih, dia punya tempoh masa untuk action itu berlaku, cikgu animation itu berlaku. So cikgu nak animation itu berlaku dalam keadaan yang lambat ataupun cepat. Kalau cikgu pilih cikgu punya duration pendek, bermaksud benda tu berlaku dengan cepat. So mungkin cikgu punya pergerakan itu tak berapa nampak. So apa yang cikgu boleh buat kalau nak bagi cikgu punya animation lagi cantik, cikgu mungkin boleh tambahkan dia punya duration. Minta maaf, itu pun saya terlupa tambah lagi tu. Minta maaf sangat. Okey, cikgu boleh tambah cikgu punya duration. So lagi lama duration cikgu, mungkin lagi cantik. So, dia bergantung juga pada you punya storyline, how you want the object untuk move around. So dia bergantung kepada duration cikgu juga. Cikgu punya pergerakan itu. Jaja. Ya, saya Kak Saza. Ya. Ulang balik apa beza on tab dengan after transition tu? Okey, on tab tu Kak Saza, setiap animation yang Kak Saza dah attach pada objek Kak Saza tu, setiap kali dia nak pergi berubah pada action yang lain, Kak Saza kena sentiasa tekan on tab. Maksudnya Kak Saza kena sentiasa tekan iPad nak bagi dia bergerak. So bila Kak Saza ubah daripada on tab kepada after, benda tu dia akan sentiasa berterusan. Contohnya macam saya kata tadi, aim kita nak bagi build in, action dan juga build out. So nak menggerakkan pergerakan smooth daripada build in kepada action kepada build out, kita tekan after. After ni bermaksud bila build in, automatik dia akan masuk pada action. Bila kita tekan pula after, bermaksud automatik dia akan masuk kepada build out. So kalau kita tekan on tab, kita choose dia on tab, daripada build in nak bergerak kepada action, Kak Saza kena tekan iPad. Lepas tu daripada action nak tukar pada build out, Kak Saza kena tekan iPad lagi. Build out kena tekan iPad lagi.
So kalau kita setkan dia pada after, benda tu akan jadi secara automatik tanpa Kak Sarah tekan iPad. Maksudnya starting from built-in, dia automatik bertukar kepada action. Automatik daripada action, dia akan bertukar kepada build out. Itu kalau Kak Sarah Okey, pilih Jaja. ya saya. Akak lukis bangsa benar dengan perkataan tu. Lepas Okey. tu bangsa benar tu tadi Jaja suruh tekan after transition. Okey, dekat tulisan bangsa benar tu dia ada on tab with Okey. verb 1 after verb 1. Apa maksud dia? Macam mana dia ada apa tadi? After dengan Content. with ya. With verb Okey. 1. Okey, dia macam ni Kak Zada, masa saya kata tadi, okey, bila kita ada dua objek, dia akan berpisah kepada dua objek yang beza kan, cerita kita ada kira dua cerita lah. So, macam tadi, kalau saya nak cerita daripada objek satu dengan objek dua bergerak serentak, so saya akan pilih with. Maksudnya cerita objek satu bergerak serentak dengan cerita daripada objek dua. Tapi kalau saya tekan after, bermaksud objek, kita pilih lah pula. Nak keluar cerita yang mana satu dulu? Objek nombor satu ke objek nombor dua? Kita boleh pilih. Itu beza dia antara with dengan after. Okey, lepas tu Jaja tadi tekan apa tadi yang keluar masa tadi tu, yang laju tak laju tu? Laju tak laju tu Kak Saza tekan balik pada animation Kak Saza, duration. Ni, duration. Duration. Kalau Kak Saza nak lama atau cepat. Jaja, satu Ya, saya lagi, tunjuk kat dia orang yang start yang after transition tu dia akan ada delay. After transition ada After delay, transition okey. kalau kita klik tu kan dia keluar delay kan. Okey, delay. Okey, delay ni berfungsi untuk macam mana saya nak cakap? Bila slide tu dah masuk, berapa lama nak bagi objek tu bergerak macam ni Kak Saza? Macam ni Kak. Delay tu dia akan lambat sikit lah. Kalau kita letaknya pada 5 second, dia lambat keluar sikit lah. Macam ni delay. Delay. Maksudnya, katakan tadi kita tekan kita dah set slide pertama, objek pertama tu masuk after transition, tapi bila kita tekan button delay pula, dia akan melambatkan lagi objek tu masuk dalam tempoh yang kita pilih lah. Delay tu. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Sebab lepas ni Farah nak tunjuk ada lagi satu pergerakan pula. Cikgu, ada apa-apa lagi soalan yang boleh saya bantu sebelum saya serahkan pada Farah? Wah, khusyuk masing-masing lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, rasanya kita boleh serah kepada Farah kot. Okey. Boleh cikgu ya? Okey, terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan. Sama-sama. Bagi rehat sekejap kan? Nak mengulang kaji sekejap. 2 minit boleh? Semangat kita bagi masa untuk Farah ready. Dalam masa yang sama cikgu boleh ulang kaji sikit. Lama tak buat. Okey. Kak Ruba nak tanya apa Kak Ruba? Ada nak suruh rehat 2 minit je, nak record kejap. Okey. Saya ingat Kak Ruba nak tanya saya soalan. Okey, sorry. Kita PM. Okey, nanti kita PM tepi Okey, boleh. Alright. Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah atau silap. Okey. Cikgu BM ada nota lagi. Salin. Snap je. Snap. Kalau budak sudah dia snap dah. Besok ada kat sekolah? Ada. Paper 3 pagi saya ada kelas.
Kasha punya ni masih tak boleh gerak. Bila play tu dia tak boleh. Dah jumpa akak pukul 10 lebih. Sebab pagi tu saya ada kelas dulu. Boleh, besok Kasha ada syarat. Tak Ha? apalah. Ke Kak Aisyah nak share screen. Kasha sementara tu apa kata Kasha share screen Share sekejap. screen. Kita tengok apa masalah Kak Aisyah. Farah ni dulu sekejap. Sebab kadang-kadang ada action yang dia tak berapa sesuai yang kita kena tukar. Dia kena tengok juga storyboard dia macam mana. I mean dia punya pergerakan objek tu macam mana. Ataupun mungkin saya terlepas pandang ke. Dia kalau kita nak pastikan satu lagi dekat build order tu kita pastikan kita punya item kita tu kan bersambung. Kalau item kita bersambung maksudnya kita after transition ataupun kita memang automatic. Kalau tak bersambung dia ada renggang maksudnya kat situ on tab. Jadi kita ambil yang mana yang renggang tu kan kita tukar kepada after. Biasanya macam tu. Kalau nampak dia renggang tu itu maksudnya kan kita punya cerita kita nanti tak bersambung. Maksud kita kena tap kat situ. Itu kadang-kadang kita cerita kita jalan separuh lepas tu kita berhenti. Kita kata kenapa lah tak berhenti. Sebenarnya dia nak kita tap tu. Tapi sebab kita tak perasan satu slide tu kita tak bagi dia automatic kan. Itu yang menyebabkan dia jadi tu. Dia tunggu arahan kita pula tunggu dia lalu dia jalan kan. Memang tak jalan lah benda tu. Satu lagi dah kena tengok kat build order tu, dia mesti sambung. Kalau tak sambung, maksudnya itulah dia on tab. Mungkin ada something dekat build order tu yang kita terlepas pandang kan sebab macam saya kata lah bila dah terlampau banyak objek, banyak build order dia kadang-kadang sampai belas-belas. Ya, kadang-kadang saya pernah tengok, saya sendiri pun pernah buat sampai 20 lebih. Dan kita sebenarnya boleh ni kita boleh tarik kata kita dah buat siap kan. Tiba-tiba saya nak startkan gambar ni dululah. Jadi kan kita boleh tekan cikgu tekan je jari dekat build order katalah yang slide nombor 6 ke apa kan. Cikgu boleh tolak dia ke atas ataupun ke bawah. Maksudnya cikgu nak jadi dia nombor 1. Tolak je drag dia kepada nombor 1 maka nanti dia akan start dulu. Tu pun boleh. Daripada build order je kita bila kita banyak macam tu paling senang bila kita nak susun bahan kita tu kan. Kita tengok dekat build order. So kita susun kat build order. Kalau kita susun dekat slide tu kadang ni kita tak ingat yang mana dah tadi buat kita dah lupa. Tapi kalau build order tu kan dia bagi list kat kita kan. Jadi kita tahulah yang ni dulu. Okey, yang mana tersalah kita buat turun balik bawah. So kita susun kat situ je. Kita drag je dengan jari kita. Tak apa, sebab lagi pun bagi saya yang bahagian nak melancarkan animation ni kita memang kena tengok perlahan-lahan. So saya rasa paling penting kita belajar macam mana nak animate dulu. Yang bahagian melancarkan tu memang kita kena buat perlahan-lahan. So kalau kita ajar dalam masa yang singkat pun memang kadang-kadang memang tak menjadi dia punya apa tu? Dia punya pergerakan tu. So kalau tak ada apa, Farah boleh share kot. Kak Aisyah nak share ke tadi? Screen? Kak Aisyah? Kak Aisyah nak share screen ke tadi? Sekejap. Okey, sekejap. Sebab iPad Kasha ni baru nak download Zoom. Lah, Dah, jap. Kak Aisyah masuk ni kelas ni guna apa? Guna MacBook I mean guna laptop ada, iPad handphone ada. Tapi iPad Kak Aisyah tak ada Zoom. Itulah Kak Aisyah tak download Zoom. Jap, sekejap. 2 minit. Dia kalau ni dia guna device kena ada 2 device. Dapat tak? Kejap. Aduh. Ataupun kita bagi Farah dulu. Nanti Kak Aisyah nanti kat hujung nanti. Okey, Farah boleh terus start lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih pada rakan saya
Cikgu Jaja. Okay, dan terima kasih juga point moderator Cikgu Haswan Hais. Lancar sangat Kak Jaja tadi. Aduh. Okay, saya cubalah ya buat sehabis yang baik yang mungkin. Okay, baik. Saya sambung untuk tajuk yang seterusnya, iaitu Magic Move. Okay, Magic Move ni merupakan salah satu transition antara slide. Okay, dan juga merupakan salah satu cara untuk menggerakkan sesuatu objek ataupun gambar yang ada dalam slide cikgu. Okay, so kalau sebelum ni cikgu dah guna animate. So untuk saya, cikgu akan cuba belajar menggunakan Magic Move. Magic Move ni salah satu transition, tapi transition ni yang paling famous adalah Magic Move. Okay, so saya tak nak guna bahan lain, maksudnya saya nak cikgu guna bahan yang sedia ada. So kita gunalah persekitaran jalan raya cikgu, kereta cikgu, bangunan cikgu kan. Macam tak boleh move on lagi dengan apa yang Yati dah buat tempoh hari. So kita sambung, okay? Kita sambung. Okay, so cikgu buka bahan cikgu yang ada kereta, bangunan dan sebagainya. Okay, so kat sini saya dah buat tapak. Okay, saya pun dah tak naklah lukis balik semua kan. Dan saya tak nak lukis pun, cikgu boleh ambil gambar ini menggunakan shapes. Kan Yati dah ajar itu. Okay, so cikgu tengok saya pada slide yang pertama. Okay, kita ada basic jalan raya, kita ada kereta. Okay, kenapa kereta ni dekat luar slide? Cikgu boleh kecilkan slide slide ni boleh besar, boleh kecilkan. So kalau kecil ni kita senang sikit. Kalau ada objek yang kita nak masuk daripada luar, so senang kita nampak macam ni. Okay, so jalan raya, ada kereta, ada pokok, ada bangunan. Okay, kalau mungkin cikgu punya tak ada awan. Okay, macam mana cikgu nak tambahkan awan? Tak perlu lukis cikgu tarik daripada shapes. Okay, so sambil tu kita recall semula. Okay, mana kita nak ambil gambar awan? Okay, cikgu klik pada tanda atau simbol tambah ni atau add. Okay, so cikgu klik kat sini. Alright, so cikgu pergi pada yang ketiga. Ini adalah untuk shapes Okay, cikgu klik. Okay, banyak ni cikgu tajuk ni kan. Kadang-kadang kita tak tahu dia duduk dekat bahagian mana. So, cikgu nampak tak simbol search kat sini. Okay, cikgu klik kat search tu. Okay, so kita nak tambah awan, so kita boleh type cloud. Contohlah. Alright, so dah ada dah cloud. Okay, so cikgu boleh klik. Okay, so cloud ni warna hitam. So cikgu tukarlah. Okay, cikgu tukar. Okay, sekejap saya buat dekat dalam yang baru. Kita tukar warna. So kalau nak tukar warna, kita pergi dekat tanda brush. Okay, so kita klik brush. So, kita pergi kat style. Kita boleh pilih awan nano lah. Nak awan kita warna apa. Okay, so saya pilih warna biru macam ni. So nak lukis lagi awan, kita nak buat dalam 6, 7 awan. So cikgu copy paste saja. Okay, so paste lagi. Okay, ataupun cikgu tak nak, macam leceh lah nak paste banyak-banyak kali. Okay, dah dapat 3 macam ni. Okay, kita boleh besarkan cikgu apa tu, resize lah. Ada yang nak besar, ada yang nak kecil, ada yang nak sederhana. Okay, cikgu boleh groupkan ketiga-tiga awan ni. So kita recall semua lagi. Macam mana cara nak group? Okay, cikgu kena guna 2 jari. Okay, kalau group kena guna 2 jari. Okay, jari kanan cikgu tekan, cikgu klik sampai dot keluar. Bak kata Yati rumah dia. Okay, dot dot biru tu cikgu klik lama sikit. Jari yang satu lagi cikgu klik gambar yang lain. Yang kanan tadi tu jangan lepaskan, hold. Okay, klik, hold, itu jari kanan. Jari kiri cikgu klik gambar yang lain. Okay, so sampai 3-3 tu dah ada dot biru.
Dot biru ni cikgu maksud dia adalah kita dalam mode untuk mengedit. Okay, so dah macam ni cikgu lepaskan. Okay, bila kita lepaskan, keluar menu. Menu macam ni. Okay, ada cut, ada copy, paste, delete dan group. Cikgu klik group. Nampak tak? Daripada 3 tadi, ada rumah biru tu, sekarang dah jadi 1. Maknanya dia dah group. Okay. So kalau macam ni cikgu, senang je cikgu nak copy paste. So dia akan terus copy paste jadi 3. Tara. Macam tu. Para ulang. Ini tak Okay, tak Kak Syah nak- tadi ni. Tak, yang kiri kanan yang tengah tu apa nak pegang? Oh, yang jari kiri tu kita boleh klik satu-satu. Yang penting kanan tu je kita jangan lepaskan. Okay. Kanan jangan lepaskan. Okay, one more. I put one more lah. Okay. Sekali Okay. Again. Jari kanan, telunjuk kanan, klik satu. Okay. Okay. Lepas tu Kak Syah hold kan. Hold tu pegang. Hold. Maksudnya jangan lepaskan. Tekan je. Okay. Ambil jari kiri. Jari telunjuk tangan kiri. Okay. Klik satu. Ni boleh lepas. Okay. Klik lagi satu. Apa yang boleh lepas? Yang kiri ni? Jangan lepas. Kiri boleh lepas. Tak keluar apa dia punya tu. Okay, sekali lagi. Telunjuk kanan, klik awan yang kanan. Dah klik, kita hold. Hold, jangan lepas. Okay, ambil jari telunjuk kiri. Okay, klik dulu awan kecil kat tengah ni. Satu, lepas. Klik lagi yang hujung ni. Satu, lepas. Okay, tangan kanan jangan angkat lagi. Yang kanan ni biarkan dulu. Hilang dia punya. nampak. Ni. Okay. Yang lain boleh, jadi kan? Okay, so bila dah semua dah ada dot biru, baru kita lepaskan yang kanan tu. Okay, so bila kita lepas yang kanan, akan keluar menu macam tu, kita klik perkataan group. So dia dah jadi 1. Boleh Kak Syah? Boleh. Alright, okay. So bila dah group macam ni, senanglah kita nak copy paste. Tak payah satu-satu, dia akan terus copy 3. So kita klik, balik gambar tu. Tak keluar. Okay, copy, paste. Alright, so dia dah keluar macam ni. So kita tak adalah nak kena copy paste banyak kali. Alright, settle. Awan dah settle. Okay, lepas tu pokok pula. Cikgu carilah tree. Okay. Macam tadi gambar. Okay, saya nak cepat. So saya ambil gambar yang atas ni. Saya dah ada. Okay. So saya letak pokok. Okay. Building. Okay, saya nak type. Okay. Building. Cepat sikit. Alright. So pilihlah mana-mana building yang cikgu nak. So contohnya saya pilih yang ini. So saya resize, besarkan sikit. Okay, kita tukar warna. Color. Okay, color pink. Okay, lepas tu saya pilih lagi bangunan yang lain. Bangunan pink. Okay. Saya nak rapatkan. Okay, saya tukar color. Saya ambil orange. Okay. Ni pun saya nak buat lagi satu bangunan. Saya tak nak pilih lain. Saya nak copy paste saja. Okay. Bismillah. Okay. Okay. Saya sengaja rapat-rapatkan bangunan ni lah. Okay. So sekarang cikgu, sama juga kita nak jadikan dia satu grup. Kalau cikgu tengok kat sini kan, dia ada 3 gambar. Okay, sebab kita nak gerakkan lepas ni building ni, so kita tak nak gerakkan banyak gambar. So sebelum tu elok kalau kita grupkan 3 gambar ni jadi satu. So kita gunakan teknik yang sama. Kita klik satu jari belah kanan, kita hold.
Lepas tu jari kiri kita tap. Kita klik gambar kedua dan gambar ketiga. Okey, lepas tangan kiri, lepas tangan kanan, keluar menu ini, kita klik group. So dia dah jadi satu group sekarang ni. So senang. Nampak ni. So bila saya bergerak, saya gerakkan building ni, tiga-tiga gerak. So kita tak adalah banyak sangat pergerakan nak kena buat. Okey. Baik. Seterusnya kita nak gerakkan gambar ni. Okay, kita dah ada awan, kita ada pokok, kita ada kereta, kita ada bangunan. Okay, untuk buat magic move, okay, apa perkara yang pertama yang cikgu kena buat adalah, okay, pertama, jalan raya tu cikgu, saya nak cikgu tarik sikit ke depan. Yang hitam tu. Kalau cikgu nampak ni, jalan raya ni cikgu ekstrakan sampai kat luar slide. Macam mana nak kecilkan slide, mungkin kadang-kadang kat iPad cikgu tu slide tu besar kan. Okay, cikgu kecilkan sikit. Dia boleh tak cikgu besar, nampak ni. Cikgu main guna dua jari. Kadang-kadang slide cikgu macam ni, besar, fit kan. So tak nampak macam mana nak adjust jalan tu ke depan, so cikgu boleh kecilkan. Okay. Macam kecil ni, cikgu nampak lah. Nak ke depan ke kan. Okay, so cikgu ekstrakan jalan tu ke depan. Okay, kereta make sure cikgu letak di luar. Biar di luar daripada slide. Okay, so ini basic. Okay, bangunan ni cikgu pun sama. Cikgu kedepankan sikit. Pokok ni pun saya nak buat. Tarik ke kanan sikit. Okay, dah? Boleh Okay, baru dah sekarang ni kita nak buat magic move. Okay, caranya adalah yang pertama, kalau cikgu baca nota saya tadi, cikgu klik pada slide. Okay, cikgu klik slide ni yang kiri ni, cikgu ni. Ni slide. Okay, so kita ambil slide yang kedua lah sebab saya buat tapak yang kedua ni. Okay, cikgu klik je kat tengah. So dia akan keluar menu panjang macam ni. Okay, cikgu klik pada transition. Okay, dah keluar transition, dah klik transition, dekat bawah ni ada perkataan atau menu add transition. Add transition. Okay, cikgu klik. Okay, so dia ada banyak, dia ada beberapa jenis transition. So yang hari ni kita nak fokus kepada magic move. So ada dua ni cikgu. Okay, sama je sebenarnya. So saya akan guna yang biasa yang belah kiri lah. Okay, so kita klik kat sini magic move. Okay, so dia ada ambil masa sikit. Okay, dia klik keluar macam tu. Okay, so atas dia jadi warna biru. Okay, atas ni buat jadi warna biru. Cikgu tengok sudut atas belah kanan, hujung ni ada perkataan done. Cikgu klik perkataan done. Okay, so dah klik done, keluar pula duplicate slide, cancel atau duplicate. Okay, cikgu klik duplicate. So, automatic cikgu nampak dah ada satu slide yang baharu. Dah ada slide nombor 3. Okay, alright. So yang di paparan kita sekarang ni adalah slide yang baharu. Maka dekat slide baharu ni lah cikgu gerakkan objek apa yang cikgu nak gerakkan. Okay, so kita buat sama-sama. Okay, yang pertama kita nak gerakkan kereta. Okay, so cikgu klik dekat kereta, keluar sampai dot biru. Okay, cikgu tarik guna jari cikgu kereta ni sampai hujung, sampai terkeluar daripada slide. Okay, itu satu. So maksudnya kereta kita menuju arah ke kanan. Okay, so dalam masa yang sama, kita cuba imagine bila kita drive. Okay, kita drive, kita melalui sekolah Tamil kat pinggiran Senawang tu kan. Okay, sebelum sampai traffic light, ada sekolah Tamil, lepas tu ada perumahan. So bila kita ke depan, bangunan tu tertinggal ke belakang. Maksudnya kita meninggalkan bangunan tu. So dia bertentangan. Maka pokok tu kita gerakkan ke kiri. Saya tolak pokok ke kiri. 2. Ketiga, kita gerakkan bangunan. Okey. So kita tolak bangunan sampai hujung. Okey. Sebab tu tadi saya
grupkan bangunan ni. Kalau tak ada banyak, kita nak kena satu gambar kita nak gerakkan. Okay. Settle. Kita dah buat 3 pergerakan. Okay, kita nak tengok apakah hasilnya. Apa yang bergerak. Okay. So cikgu klik tanda play ke atas ni. Okay. Sebelah brush tu. Okay, cikgu klik. Sebelum tu cikgu kena pergi slide asal dululah. Slide nombor 2. Okay, cikgu klik dulu balik. Cikgu pergi transition. Kat bawah ni dah ada magic move. Okay, cikgu nampak tak dekat slide nombor 2 ni ada kuning kat tepi ni, kat bawah ni. Bila ada kuning, itu menunjukkan bahawa ada transition magic move. Okay, so bila cikgu klik kat situ, cikgu klik edit transition, dia keluar magic move kat bawah ni. Okay, cikgu klik lagi sekali. Okay, cikgu nampak tak ni? On tab. Ni yang tadi Kak Jaja pun ada sebut ni. Kalau on tab ni cikgu sentiasa nak kena klik. Bila klik baru benda tu bergerak. So kita tak nak, kita nak automatic. Okay, so cikgu klik dekat perkataan on tab ni. Okay, kita pergi kat automatically. Macam tu. Okay, alright. Dah sudah. Kita klik perkataan done. Okay, so kita klik play. Kita nak tengok jadi ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kereta tu dah bergerak. Mungkin tak berapa kemas sikit sebab kereta saya tu ke atas sikit. Okay, cikgu-cikgu punya jadi tak? Jadi? Jadi. Okay. So itulah yang dinamakan sebagai magic move. Okay. Right, kita cuba lagi satu. Kita nak tambah pula yang lain. Okay. So kita pergi tadi kat petak nombor 2. Okay. Yang asal lah. Okay. Saya nak tambah hujan. Hujan turun. Okay. Saya nak. Okay. So ini gambar yang kedua. Okay. So nak tambah hujan. Cikgu klik dekat tanda simbol tambah. Okay. Cikgu pergi kat shade. Saya type water. Okay. Kita pilih yang bawah ni lah. Okay. Okay, kita tukar color. Kita ambil biru macam ni lah. Okay. So saya nak buat banyak sikit, kita copy paste. Okay. Sebab hujan ni daripada atas, so kita buat siap-siap ke atas. Senang. Okay. Tap lagi. Tap lagi. Sekali lagi. Okey, cukuplah 6. Okey. Takkanlah hujan 6 titis ni kan? Okey, kita buat sekali lagi grouping. Kita groupkan dia, kita klik satu, hold, jari-jari yang lain tu, apa ni? Klik yang lain tu. Okay. Group. Okay, so saya copy. Agak-agak dah ni. Okay. So kita nak tambah hujan Okay.
So kita buat sekali lagi, transition sekali lagi. Okay, kita klik slide, transition, add transition, magic move. Okay, kita klik done, duplicate. Okay, so kali ni kita tarik kereta bangunan saya tu ke bawah sikit sebab tu dia macam nampak kita tu tenggelam. Okay. Tu lagi bangunan dan yang seterusnya adalah oh saya lupa ni pun nak kena group senang. So saya tarik ke bawah. Jadi. Kenapa tak jadi Okay, so kita pergi semula kat sini, transition, move, untap, automatically, so kita play. Kenapalah hujan saya tak turun? Dia slide yang sebelum lepas tu ada turun bawah ke? Ada hujan tak? Ni? Ada slide 2. Ke mungkin sebab saya edit tadi. Saya groupkan dekat slide yang dah duplicate. Patutnya yang asal kan? Okay. Okay, tak apa saya buat macam ni. Okay, sekejap transition, magic move. Start tadi apa 0.5 second Sorry, apa ni Kak An? Cuba tengok yang start tadi tu. Tu ada on tap Dia macam nampak on tap Ya. Dia tak jadi group yang hujan ni. Cikgu punya jadi tak? Tak jadilah, tak dapat jadikan grup. Kenapa? Yang apa yang akan tak jadi grup? Yang hujan tu lah. Tak boleh nak dijadikan grup. Kak Di tak boleh ada yang satu-satu ke yang semua? Yang semua. Kan kita copy paste 6 titik so. Lepas tu kita buat banyak lagi kan. Kita paste balik macam yang Farah buat. Tapi bila kita buat 3 kali yang 6 tu, macam kita nak group kan tak boleh. Tu dapat tu Farah dapat buat. Ini slide yang asal ni Kak. Okey, tak apa, sekejap. Saya try transition yang dekat sini je lah. Okay, sudah. Okay. So gambar yang kedua ni baru saya gerakkan kereta. Okay, 1 kereta, 2 pokok, 3 bangunan, 4 hujan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada nombor 1 apa? Okay. Cepat okay. Okay. Mungkin Kak Di tak, hujan tu dah group. Kak Di kena, yang penting kan dia punya slide
tapak tu yang semua dah lengkap. Maksudnya hujan dah group, building tu dah group. Dia yang bila kita duplicate, baru kita just untuk movekan saja objek tu. Kita dah, bila slide yang duplicate tu kita dah tak boleh nak edit dah untuk group ke, ungroup ke. Oh, okay. Jadi tak Kak Di? Alright. Yang kita buat hujan ni, slide asal ke slide yang duplicate? Slide yang asal. Slide yang first tadi kan? Ya, betul. Oh, okay. Nanti akak cuba. Okay, thank you. Okay. So saya tunjukkan sekali lagi. Alright. Okay. Slide yang asal saja cikgu untuk kita kalau ada nak tambah-tambah gambar. Bila duplicate ni hanya untuk movekan saja objek. Okay. So kita cuba satu lagi. Okay, kita cuba satu lagi. Kalau saya nak tambah pergerakan, saya pergi balik tapak asal tu, saya klik perkataan transition. Bila dia ada magic move ni kan cikgu, maknanya kita dah jadikan slide tu transition tau. Tapi sebab kita nak tambah yang baru, so kita nak delete. So cara dia cikgu pergi slide tapak. Okay, cikgu pergi klik kat slide tapak. Cikgu pergi transition. Dia keluar kat sini magic move. Cikgu delete. Lepas delete, cikgu done. Okay, maknanya tapak ni cikgu dah boleh edit. Cikgu nak tambah lain. Okay, contoh saya nak tambah matahari pula. Okay, nak tambah matahari. Sepatutnya matahari tu selepas hujan turun kan. Tapi saya nak tunjuk kalau cikgu nak tambah lah objek lain atau shapes yang lain, cikgu type sign contohnya. Okay, tukar color. Saya nak dia duduk dekat belakang awan. Okay, so cara nak duduk kat belakang awan, cikgu klik brush. Okay, cikgu pergi dekat arrange. Okay, dekat move to back ataupun front ni, kita nak kat belakang awan kan. So cikgu tolak skala ni pergi ke belakang. Okay, so kalau tengok matahari tu dah dekat belakang awan. Okay, kita nak dia sembunyi sikit. Saya tolak sikit. Macam tu. Okay, ke dalam. Okay, so kita nak movekan matahari ni, dia keluar menyinari. Okay, so barulah kita buat transition. Okay, pergi kat balik slide 1. Cikgu klik transition. Dia keluar add transition bawah ni, cikgu klik, pilih magic move. Okay, tunggu sekejap. Bila gambar tu dah berhenti, cikgu klik done. Seperti biasa, duplicate. Okay, ingat slide duplicate ni hanya untuk menggerakkan saja. Okay, so apa yang cikgu nak gerakkan untuk slide yang ini adalah, okay, first cikgu nak gerakkan kereta. Hujung. Okey. Pokok ke kiri, bangunan ke kiri, dan kita nak zoomkan matahari tu. Kita dah tak nak hujan. So cikgu klik dekat gambar matahari. Cikgu tarik salah hujung bucu warna biru tu, cikgu tarik sampai dia besar. Dia besar sikit. Okey. Dah. Cikgu pergi semula dekat slide tapak. So cikgu tekan play. Okay, nampak cikgu? Boleh ke? Okay, boleh. Boleh. Okay, so untuk yang ini cikgu dah belajar drive. Oh, satu lagi yang pasal drive tu kan. Kalau lah cikgu macam susahnya aku nak pastikan tayar aku ni bergolek kan, berpusing. Kalau dah macam susah sangat, cikgu buat je guna magic move ni. Tapi dia tak nampak lah tayar tu bergolek kan, kereta tu meluncur laju saja. Dia tak nampak lah animation apa, kereta tu
tayarnya bergolek. Mana tadi? Just kereta tu lalu sahaja. Okay. Sama, masa semua boleh adjust. Okay. Alright. Baik. Settle, 1. Oh, dah 10.33 dah. Okay. Saya ada satu lagi nak tunjuk cikgu, tapi saya takut mungkin masa tak cukup. Okay, tapi saya playkan sajalah yang ini. Okay, ini contoh burger. Okay, saya nak gunakan burger Laili. Kalau tadi saya gunakan kereta Yati, sekarang saya nak gunakan burger Laili. Okay. So kita guna gambar yang ada. Okay, saya cuba tambah ni saja. Burger tambah gambar kartun ni. Okay, kartun ni macam Laili aja. Cikgu boleh ambil daripada internet. Lepas tu cikgu tekap. Alright. Lepas tu cikgu boleh ambil macam buat satu dialog. Semua ni daripada shape. Okay. Yang sedapnya ni sudah daripada shape. Okay. Yang gambar ni saya ambil daripada internet. Burger ni pun guna shapes. Okay. Saya nak tunjuk cikgu. Okay. Okay. Apa yang cikgu tengok sekarang ni ialah ini saya tak gunakan magic move lagi. Ini saya gunakan animate yang cikgu dah ajar tadi. Okay. Saya play sekali lagi. Kalau cikgu tengok, burger tu datang daripada atas, tu built in. Kemudian perkataan burger ayam ni keluar. Yang ini pun sama. Built in ataupun add action. Okay, ini tak melibatkan lagi magic move. Okay, nak tengok magic move. Okay, ini adalah slide yang kedua. Okay, saya letakkan kat sini. Kalau asalnya cikgu, dia keluar macam ni Alright. Asal dia macam ni. Roti, lepas tu saya dah buat tagging siap-siap. Okay, sebenarnya kat tagging ni, ada ni. Ada perkataan-perkataan ni. Ini kalau cikgu nak tunjukkan gambar raja ke apa ke kan, cikgu boleh guna. Tak kisahlah cikgu nak pilih kotak ke, bulat ke. Kotak ni cikgu, saya ambil daripada shape saja. Okay, shape saja yang kat sini. Yang Yati ajar tu. Okay. So saya sekalikan kumpulkan dia dalam ni. Cikgu tak ada soalan sebab cikgu faham ke atau cikgu tak buat? Tak jadi. Contohlah saya bagi dia sama. Yang ni menarik tapi tak buat. Yang ni menarik. Oh, sebab dah 10.30 kan Kak, saya pun risau takut saya dah lewat sangat. Bila keluar macam ni, dia akan macam ni. Okay. So kalau cikgu buat gambar raja macam cikgu sains ke kan, nak tunjukkan apa tu abdomen, dalam jantung ke, otak ke, boleh buat macam tagging macam ni. Okay. Farah, yang ni just bagi tahu cikgu je. Macam Farah guna shape tadi kan. Macam yang kita gabung tadi tu. Yang gabung tu sebenarnya kita guna arrange tu kan. Boleh bagi tahu cikgu yang ni. Kot nanti mereka boleh ni sendirilah. Explore lah benda ni. Okay. Cikgu ambil daripada shapes. Okay. Pergi yang basic lah. Sebab saya nak kotak tu kan. Saya suka guna ni. Okay. Contoh. Cikgu boleh type terus kat sini. Contoh carbohydrate. Okay. So kat sini cikgu boleh tukar warna macam biasalah. Cikgu klik. Okay, kalau nak edit teks tu, cikgu double klik. Sampai dia macam bold warna biru tu. Okay, cikgu pergi klik kat brush, pergi dekat teks. Okay, so yang ini cikgu boleh besarkan. Cikgu kena klik. Dia tak boleh manual cikgu, tak boleh nak type, nak size 80, tak boleh. So kita kenalah main simbol tambah ni. Okay. Kemudian kat sini font, cikgu macam biasa, cikgu boleh tukar jenis font yang cikgu nak. Okay.
Lepas tu cikgu nak boldkan, cikgu klik B. Okay, so dah dapat. So kalau macam ni dia tak lawa, cikgu nak samakan, okay, cikgu tarik dia. Kawan hijau lah. Okay, dah dapat satu. Okay. So kat sini cikgu boleh copy paste dia. Tak dia lari pula yang tadi tu. Okay, copy paste. Copy paste. So cikgu tinggal edit je kat sini. Protein. Okay, yang ini apa lagi cikgu? Vitamin. Okay, so dah kan? So kat sini kita dah dapat shapes yang sama. Okay, macam mana kita nak groupingkan dia? Kita nak tindankan dia. Okay. Kalau cikgu nak karbohidrat ni yang duduk atas macam ni, roti ni. Saya nak roti ni dia duduk dekat atas. Okay, so cikgu klik karbohidrat ni. Okay, cikgu pergi kat tanda brush. Cikgu pergi dekat arrange. Okay, cikgu nampak tak ni? Move to back or front. Okay, cikgu nak, kita nak yang paling atas kan? So kita tarik dia sampai kanan. Okay, so karbohidrat kat sini. So bila kita pindahkan protein, tengok saya klik, saya pindahkan protein. Okay, apa yang cikgu nampak? Karbohidrat tu tetap duduk kat atas. Protein dekat belakang. Sebab tadi karbohidrat tu kita dah letak dia duduk di depan. Okay, so vitamin pula. Kita tarik, pergi sampai apa tu, line kuning tu sama kan? Kita lepas, nampak? Protein pun dia duduk dekat belakang. Okay, so bila dah macam ni, dia dah kumpulkan, kita nak bila gambar kita keluar, kita nak perkataan ni dia keluar bertaburan. Okay, so caranya adalah kita klik dekat karbohidrat. Yang ini kita dah kena pindahkan dia duduk belakang balik. Duduk, kalau mula-mula dia duduk dekat atas, tapi sebab kalau kita tak pindahkan dia kat belakang cikgu, nanti dia akan turun. Padahal kita nak karbohidrat tu stay. Okay, tadi kita dah ke depan. Bila kita nak gerakkan, kita pindahkan dia pula ke belakang. So kita klik kat karbohidrat, kita klik kat brush, kita pindahkan pula kat belakang. Okay, nampak tak? Automatik perkataan karbohidrat tu dah duduk dekat belakang. So vitamin pula yang atas. Yang inilah baru kita movekan nanti. Okay, so baru kita buat transition. Betul ke Kak? Betul. Baru kita buat transition kat sini kan? Yang tu yang dia akan pergi slide yang kedua lah nanti. Okay, so maksudnya sebelum kita buat transition, kita dah pindahkan dia dulu kat belakang. Okay, so sekarang ni kita buat transition magic move. Okay, kita klik dekat slide. Kita pergi dekat transition. Kita pergi kat magic move. Oh, sebab saya ada roti ni tadi. Alamak. So saya kena delete dulu lah ni kan? Okay. Baru saya boleh buat. Okay, yang lain dah hebat, dah buat sampai GIF dah. Okay, so magic move. Okay. Klik done. Duplicate. Okay, so bila dah duplicate slide yang baru, barulah cikgu pindahkan kat mana cikgu nak gerakkan. Cikgu tarik vitamin kat situ. Cikgu tarik protein kat sini bawah pula. Okay, dah. 3 ni cukup. Kita pergi kat slide tapak, slide asal, kita play. Okay. So dia baru gerak. Kalau tadi tu saya buat on tab tu cikgu. Kalau kita nak automatically, edit lah kat transition, pergi kat magic move, ni tukas ni. Automatic. Okay, so dia bergerak. Ni yang dipanggil sebagai magic move. Okay, saya pergi yang terakhir cikgu. Saya janji ini yang terakhir. Yang ini cikgu, saya nak cikgu buat sama-sama cikgu. Okay, saya nak cikgu buat nama cikgu. Cuba. Okay, ini mudah lah, mudah sikit daripada tadi tu. Okay. Okay, cikgu tengok saya play. Okay, mula perkataan sedar. Okay, bila saya klik,
Jadi jadi macam tu. Ini juga adalah salah satu magic move. Okay. So kita macam mana cara nak buat? Okay. Baik, cikgu ambil satu slide kosong, blank. Macam mana cikgu nak tahu blank ke apa ke? Ni cikgu, dekat bawah slide ni kan. Urutan slide ni bawah sekali ada simbol tambah. Cikgu klik simbol tambah tu. Bila simbol tambah ada keluar add a slide. Cikgu scroll ke atas sampai jumpa blank. So cikgu pilih blank. Okay? Alright, so dah ada slide kosong. Cikgu pergi dekat simbol brush. Okay, cikgu ambil title. Cikgu klik kan. Okay, so dia akan keluar macam ni. Okay. So cikgu boleh type kat sini. Okay, contoh sedar. Okay, dah ada sedar. Okay, kita klik balik sampai keluar dot biru. Kita bawa ke tengah sikit lah. Ke tengah, kita besarkan sikit. Okay, kita nak edit teks tu, tulisan ataupun size font dia besar sikit. So cikgu double click. Double click, cikgu klik perkataan, pergi kat brush. Di brush, pergi dekat teks, sama. Cikgu adjust size kat sini. Okay, saya pergi sampai 130 saja. Okay, dah 130. Okay, cikgu hilangkan. Okay, ni baru sedar. So kita nak tulis nama penuh, itu kita nak buat magic move. Jadi sebelum nak buat magic move, apa kena buat cikgu? Kita klik transition. So pergi dekat slide nombor 3 lah sebab saya mula dengan 3. Kita pergi kat transition. Okay, pergi dekat add transition. Step dia sama cikgu. Okay, pergi dekat magic move. Okay, biar lama sikit. Okay, kemudian klik done. Lepas done, duplicate. So, sekarang ni adalah slide yang baharu. Slide untuk kita gerakkan objek. Okay, so kita klik. Okay, sebab kita nak buat tulisan tu ke bawah. So, saya besarkan sikit. Saya besarkan. Okay. Kemudian kita nak edit kita nak turunkan perkataan D, A dan R tu ke bawah. So, apa kita buat cikgu? Okay, kita klik sampai biru ni keluar dekat tepi S. Tepi kiri S. Cikgu tekan button space. Button, ni keyboard space ni. Okay, cikgu klik lama sikit. Lama sikit sampai dia nampak kelam macam tu. Cikgu gerakkan sikit jari cikgu ke kanan. Nampak tak sekarang tu? Dia punya tanda biru dekat huruf tu dah. Dia boleh bergerak. So, pergi dekat sebelah S. Pergi ke sebelah S. Sekarang ni cikgu tekan return. So dia dah jatuh. Ikut step yang sama. Buat step yang sama, kita nak jatuhkan A pula. Okay, sebelah pergi D. Return. A dah jatuh. Sekarang kita nak jatuhkan R. Okay, kita tekan lagi space, lama sikit. Pergi kanan. Okay, terlajak dah. Oh, sebab saya, alamak, mesti tak jadi ni. R. Okay. Dah sudah, so cikgu type dekat tepi ni. Sekolah. Lepas tu type pula A. Saya rasa mesti saya pergi tak jadi ni sebab saya dah teredit tadi tu. Abdul Razak. Okay. So biarkan. Cikgu klik sekali lagi. Cikgu pergi dekat brush. Okay. Dia dah, kalau dia center, cikgu tukar jadi tepi lah. Tepi ni macam cantik sikit lah. Okay. Dah siap. Pergi balik dekat sedar. Tapak yang ketiga tu, tekan play. Alamak. Sebab saya dah edit tadi. Cikgu punya jadi tak? Kejap. Kejap. Saya pun nak delete tadi sebab saya dah
terbuat macam tu, dia mesti tak jadi. Sebab saya dah edit manual. Dia tak boleh edit manual cikgu. Dia kena ikut step tu. Kalau cikgu tak nak buat nama sedar, cikgu buat nama cikgu lah. Pun boleh. So maksudnya kalau nak edit sesuatu, kita pergi pada master slide tu betul delete movie magic, apa magic move tu Farah? Okay. Saya tak jadi pula tulisan kat sini alamak. Okay. Apa-apa hal kita edit dekat master slide Farah? Betul, dekat tapak dia. Betul tapi kita delete dululah magic move tu. Ya. Okay. Thank you. Mesti tak jadi. Dia sebab kadang kalau kita terdelete, dekat tu kan kita ganggu dia, dia memang akan jadi macam tu. Sebab tu macam yang Farah yang awal tadi tunjuk contoh tadi jadi cantik kan. Farah akak punya pun macam Farah juga. Dia macam dia flow. Dia tak keluar yang macam first tadi Farah tunjuk. Itu sebab kadang kita delete perkataan huruf tu, satu huruf tu kita delete. Macam A contoh kita delete, kita ganti baru kan. Cuba yang terakhir. Sekejap. Saya nak buat nama saya. Cuba akak buat apa? Sedar ke? Yelah, akak buat sedar ikut yang Farah tadi lah. Tapi yang tak jadi macam yang first tu. Itu macam panjang sikit. Try lah buat ni. Okay. Sedangkan double. Dia macam nampak ada orang kan transitions pendek tu kan tu. Lepas tu baru transition lah. Transition. Kak An, tapi jadi tak nombor 1 tu yang Kak macam mana Kak An buat? Jadi. Sebab dia ada banyak jenis kan. Saya reti yang macam ni lah. Ya, betul. Dia ada banyak. Ada nak besarkan objek. Yang ni untuk tulisan. Kita nak, kalau kita nak sengit-sengit tulisan tu pun boleh kita guna 2 jari. So kita boleh tegakkan. Yang ni nanti cikgu boleh explore lah nanti macam Farah tunjuk cara. Apa yang saya tertinggal Tengok ni balik kot dia punya tu kot. Kak Farah. Ya, siapa? Nabila. Oh, Bella, okay. Untuk ni, adakah sebenarnya SDAR tu adalah objek yang berbeza? Maksud saya, S adalah teks yang pertama, D adalah teks kedua, A teks ketiga, R teks keempat. Kemudian bila magic move, kita pindahkan objek tu, D ubah ke bawah, A objek yang ketiga kita ubah, R adalah objek keempat yang kita ubah. Baru yang kalau yang akak kalau Kak An lah, ikut Kak An yang macam kita belajar kat dalam yang Apple tu, dia buat macam ni. Maksudnya SDR tu adalah satu. Kita akan transition bila D tu nak jatuh, kita nak gerakkan. Dia punya tapak adalah penuh, SDAR, bukan satu-satu. S satu lain, D lain, A lain, tak. Dia asal dia SDAR. Bila kita transition baru kita gerakkan D tu. Akak rasa Bel, dia ada banyak jenis kot. Mungkin kita pernah tengok orang lain buat, dia buat macam tu pula. Dia buat satu-satu. Macam S tu satu objek, D satu objek. Dia banyak tau, dia ikut pada kreativiti. So nanti akan jadi banyak slide satu-satu macam tu.
Contohnya macam diasingkan macam dia kata S tu jadi satu objek, N tu macam ni kan, N jadi satu objek, A tu jadi satu objek. Ada setengah tu dia boleh FNA je, dia boleh buat dia tolak ke bawah je macam Farah tunjuk. Macam yang pertama Farah tunjuk tadi, jadi cantik lah kita nampak dia bergerak cantik kan. Itu cantik lah tadi. Setengah tu dia jadi satu-satu objek. Saya nak jadi yang nombor 1 tadi. Yang nombor 1 kan. Tapi memang kalau April ajar kita pun yang nombor 1 tadi. Tak, saya pun tak tahu kenapa saya tak boleh ni. Tak, dia Kalau ikut Nek Farah memang macam jadi yang macam tadi lah. Tak jadilah, tak jadi. Tak jadi. Macam ni kan. Kan saya buat sekali je. Apa benda yang dia miss dekat mana? Ando. Itulah, itu saja. Masih tak lulus, lagi nak group tu. Alah, kesian Kak Yan. Dia apa? Kita orang pun dah slow lah, dah malam. Dah malam kan, aku tak kesian. Tak apa, it's okay. Dah nak aku 11 tadi. Tapi macam dah cubalah, tapi rasa kena ambil masa nak try. Ya, benda ni sebenarnya kita kena explore tau. Kena explore. Jadi bila kita duduk sesaja kan, kita ni lah kita belajar lah. Transition tu pun okey ke? Tapi akak baru satu baru nak cuba. Lepas masuk lagi advance tau tak? Lepas ni lagi advance, GIF lagi advance, lepas tu Magic Move itulah dalam grup dah start advance dah ni. Dalam grup digital content dah sibuk dengan GIF dah tu. Tapi dah lepas belum ni yang ni? Okey, jadi Farah ada lagi apa tak nak kongsi lagi? Tak ada. Tapi step dia semua sama. Guna je yang tadi tu. Apa tu? Transition, add transition, done, duplicate. Lepas tu kita baru edit. Dia apa-apa pun itu dia punya step. Kalau animate macam Kak Jaja tadi, kita kena tengok build order, kena after build kan, with build macam benda tu agak leceh sikit. Kita nak pastikan dia serentak keluar. Tapi kalau Magic Move, dia itu saja. Dia punya step untuk kita klik. Tapi dia memerlukan kreativiti kita. Kat mana kita nak kasih dia keluar, kita kena fikir sikit lah. Macam tadi Bel cakap kan, adakah nak gerakkan satu-satu. Dia sebenarnya ada banyak. Tapi yang saya pandai buat ni, itu pun dah tak pandai bila nak tunjuk ke orang kan. Okay lah, itu saja daripada saya. Sama-sama belajar sebab saya pun baru saja belajar, baru kongsi, dah kena tunjuk ajar ke orang. So saya harap sedikit sebanyak bolehlah bantu cikgu kan. Okay, itu saja. Minta maaf tersilap, terkurang mana-mana. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Farah bersama dengan Cikgu Zailiniza tadi. Jadi itu yang kita belajar pada malam ni mengenai animate dan juga transition. Dan bagi saya apa yang diajar malam ni sebenarnya terutamanya Magic Move, sebab dalam keynote di tempat lain tak ada tau, dalam PowerPoint semua tak ada. Yang ada Magic Move ni hanya ada dalam keynote saja. Dan Magic Move ni sebenarnya akan memudahkan kita jugalah dari segi kita nak mencantikkan kita punya pergerakan kita. Terutamanya kalau macam kita nak zoom ke apa, kita boleh direct je kepada Magic Move, sebab dalam Magic Move ni kita akan lihat hasilnya nanti. Kita akan nampak dalam slide yang sama, tapi benda tu bergerak dalam slide yang sama. Padahal kalau kita lihat mungkin ada 4-5 slide. Tapi di depan mata kita nampak hanya ada satu slide saja. Itu yang kita kata keistimewaan untuk Magic Move. Kan? Dan begitu juga dengan transition dengan animate yang diajar oleh Cikgu Zailiniza, di mana bila kita masukkan elemen-elemen tu dia akan menghidupkan lagi lah kita punya konten. Dan ini sebenarnya kita boleh masuk lagi dengan sound tau. Bila kita masukkan dengan sound, lagi hidup kita punya konten kita nanti. Jadi itulah yang kita belajar malam ni, dan saya tengok dah excited dah nak belajar untuk animate GIF kan. Okey, animated GIF insya-Allah kita akan belajar dalam hari Rabu yang akan datang. Dan animated GIF dengan kalau kita gabungkan dengan adanya animated GIF dengan Magic Move yang ada, so konten kita memang akan lagi jadi lebih menarik lah sebenarnya. Dan insya-Allah saya berhenti dulu di sini sebab melihatkan jam pun dah
pukul 10.57. Jadi saya berhenti dahulu di sini dan kita akan berjumpa lagi di dalam slot kita yang ketiga, iaitu berkaitan dengan animated GIF, iaitu animated GIF ni adalah kita kata kita menggerakkan, sama ada pergerakan macam kita tengok dalam digital content tu dah mula ditunjukkan pergerakan orang berjalan ataupun percakapan mulut ataupun kita kata pergerakan bangunan macam Cikgu Farah tunjuk tadi melalui magic move kan, pergerakan bangunan tu. Tapi dalam animated GIF juga akan ada, kita boleh buat juga untuk pergerakan bangunan. Kalau cikgu sebelum ni bising-bising mengenai kereta cikgu tu tak boleh bergerak lah, tayar tak bergerak, tak berjalan ke apa kan. Tapi dengan menggunakan animated GIF, cikgu letak je kereta cikgu di tengah-tengah animated GIF tu, cikgu akan nampak seperti kereta cikgu sedang bergerak di jalan. Yang ni yang mana Farah? Farah tunjuk. Okey, jadi itu je daripada saya. Terima kasih semua. InsyaAllah berjumpa lagi pada hari Jumaat nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Wassalam. Thank you Farah, thank you Jaja, thank you Kak An. Farah, Jaja, Terima kasih semua. Terima kasih Kak Jaja, Farah. Nanti pindah kan? Okay, thank you. Assalamualaikum.